Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu dan insya-Allah malam ini kita sambung hadis yang baru, yaitu kisah berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ia bercakap, maka percakapannya itu tidak dusta. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa jahiliyah diberi gelaran Al-Amin, dan Rasulullah digelar juga kemudiannya dengan Shadiqul Masduq. Al-Amin, sepakat orang Mekah beri anugerah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memberi maksud salah satu daripada adalah jujur, tidak berbohong sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita orang beriman memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Shadiqul Masduq, seorang yang benar kata-katanya dan pasti kata-katanya itu akan dibenarkan dengan apa yang disebut. Dan Allah Ta'ala memberitahu kepada kita di dalam Quran bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak berkata-kata menurut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, malaikat apa yang telah disebut itu sesuatu yang diwahyukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu para sahabat bila mereka melihat perbuatan Nabi, mereka terlebih dahulu menganggap bahawa itu merupakan perintah. Seperti perbuatan Nabi berhenti di satu tempat dalam meninjau ataupun persiapan dalam beribadah, sedangkan tempat Nabi berhenti itu adalah tidak strategik untuk menang dalam perang. Lalu sahabat yang sengaja Nabi bawa, yang merupakan seorang yang sangat mahir dalam taktik peperangan padang pasir, dia tak berani nak sebut ke Nabi bahawa tempat Nabi berhenti itu salah. Padahal Nabi bukan berhenti nak duduk situ pun. Sebab apa sahabat ni tak berani? Sebab bimbang kalaulah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Begitu sekali sikap mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi memberitahu itu bukan wahyu, barulah ia berani untuk mencadangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadis yang akan kita tengok pada malam ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ia berkata sesuatu, maka ia menjadi suatu janji yang pasti akan terjadi. Orang-orang kafir selalu mentertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak peristiwa. Antaranya bila Nabi bercakap tentang masa depan.
Nabi dalam peristiwa hijrah ditertawakan orang ke antaranya bila Nabi menukar Yathrib dengan Madinah. Yathrib orang tahu satu negeri yang mundur, tapi Nabi tukar dengan Madinah Al-Munawwarah. Maka orang tertawakan Nabi, lagu mana nak berubah tempat tu. Ketika Nabi menyebut tentang runtuhnya Rom dan Farsi di hadapan Suraqah, ini juga menjadi bahan tertawa. Tapi akhirnya Suraqah memeluk Islam kerana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat benar. Bahkan orang yang beriman juga mentertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila Nabi dan para sahabat menggali parit, iaitu dalam peperangan Khandaq, paritlah atau dikenali dengan peperangan Ahzab. Musim pokok tak ada buah, cuaca sangat panas, makanan tak cukup, kelengkapan tak cukup. Sahabat mengikat batu di perut nak tahan lapar. Ketika mereka berkira-kira nak minta Nabi, nak suarakan keadaan mereka kepada Nabi, mana boleh rakyat lapar, raja tak lapar. Tiba-tiba dia nampak Nabi angkat cangkul, terangkat panggil baju Nabi, maka nampak dua butir batu perut Nabi. Tak lihat. Ingat Nabi kenyang, rupanya Nabi lapar lagi. Dua butir batu ada perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu seorang sahabat ketika dia menggali, penggaliannya terhenti kerana ada batu besar di dalam tanah. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada, lalu dicangkul, tiba-tiba terpancar daripada itu cahaya. Maka Nabi kata, Allahu Akbar, Farsi akan dibuka. Kemudian berlaku lagi, Nabi sebut Rom akan dibuka, maknanya Rom akan jatuh, Farsi akan jatuh. Ada orang gelak, siapa dia? Orang beriman, yakni golongan Abdullah bin Ubay. Dia kata apa? Nak gali parit ni pun tak ada alat, lapar perut sampai ikat batu perut nak buka Rom. Depan Rom adalah kuasa besar, Farsi adalah kuasa besar. Kalau Rom pegang dengan Farsi, munasabah Muhammad nak pegang dengan Rom. Ada orang semayang belakang Nabi mentertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan ini selalu disebut oleh Allah golongan yang akalnya tidak berguna langsung. Bapak Allah sebut dengan ayat afala taqilun, buat-buatmu ni ada otak ke tak ada? Tengok perhati molek ke tak perhati molek. Orang Mekah sebab dia kafir, orang di Madinah dia beriman. Orang Mekah mentertawakan Nabi sangat dahsyat. Kita baca dalam surah Yasin, awalam wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini ejekan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sambut maklum ni tak ayah buat kesidah-kesidah dah baca Yasin, kita dah habis nak cerita surah Yasin. Ni kadang-kadang ceramah 5 minit, orang nak nyanyi dulu, ya faham tak betul tak? Lepas tu sambung balik 15 minit nyanyi pula. Faham tak saudara? Ini masalah. Cerita yang sangat menyayat hati kita ada dalam surah Yasin. Antaranya ialah bagaimana Nabi ditertawakan oleh orang tua dengan perkataan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Muhammad, bilakah janji yang kamu sebut ni akan mari? Wahai orang-orang yang mengikut Muhammad, orang beriman, hak Muhammad beritahu ni bila nak mari. Mata hadzal wa'du, bila nak mari? Janji apa ni? Nabi bercakap tentang kiamat, yaumul akhirah,
mereka mempersenda-sendakan apa yang disebut, sedangkan apa yang disebut oleh Nabi itu adalah benar, adalah pasti akan terjadi. Kita dah baca dulu, ayah Nabi Ibrahim persendakan Ibrahim, tapi akhirnya bila dia diumban ataupun dia dihimpun di hadapan Allah pada hari kiamat, dia mula merayu kepada Ibrahim. Fal yauma la aqsik, wahai Ibrahim, hari ini aku tak mau lawan. Tak mau lawan, kata dia kepada Nabi Ibrahim, sebab dia nampak neraka, dia nampak apa yang pernah disebut oleh Nabi Ibrahim dahulu, adanya mahsyar, adanya mizan, adanya kebangkitan kali yang kedua, adanya kitab amalan, adanya pengadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat-malaikat yang disebut dahulu betul-betul ada rupanya, yang membawa catatan amalan. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kisah yang bakal kita baca ini, insya-Allah dia memberi banyak pengajaran kepada kita nanti. Antaranya dalam kisah ni juga ada bab pengampu kepada pemimpin. Hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kisah yang berlaku di antara dua orang Arab, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu dengan Ubay bin Khalaf laknatullah. Ingat lagi kan kisah Ubay bin Khalaf? Ingat tak? Ubay bin Khalaf, ingat? Tak ingat? Tak ingat? Oh, ingat kita. Ubay bin Khalaf, tak ingat? Menunjukkan mulai bulan depan baca Yasin malam-malam, iaitu kisah dalam terakhir dalam surah Yasin, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Ini Ubay bin Khalaf. Kalau dia ada lagi berkali dia menjadi panggil host untuk rancangan soal jawab lah. Ini Ubay bin Khalaf laknatullah. Dia ni pengampu kepada Abu Jahal ataupun pembesar Mekah. Dia seorang yang sangat bijak, pintar, cerdik, berfikir untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya surah Al-Kafirun yang dilaknat mereka dengan panggilan kafir itu yang kita bincang sebelum ni, antara yang terlibat ialah Ubay bin Khalaf laknatullah, yang memberi idea yang sangat bernas agar orang Makkah walaupun berbeza fahaman politik tapi boleh semayang dalam surah sama. Faham tak? Ubay bin Khalaf cadang ke Nabi, tak apalah menjadi imam, kami makmum. Betul tak? Kalau kamu imam, kami Bilal. Boleh faham tak? Kau tak faham juga. Orang Mekah nak gabung, jangan fikir soal kamu siapa, kita siapa, tapi kita ni orang Mekah. Bala dah habis, kita bergabung. Kita sembah apa yang kamu sembah, kamu sembah apa yang kami sembah. Tak kala cadangan ni diutarakan, Allah tunggu minta Nabi panggil mereka tak lagi dengan panggilan Maulid hari itu. Tak panggil dah wahai saudara Quraisy ada, ya masyarakat Quraisy ada, ya kaum tak ada. Boleh? Ya Umayyah tak ada, atau ya Aba Safwan. Umayyah ni terkenal dengan nama Aba Safwan dah. Tapi panggil apa? Ya kafir, laknat. Itu Allah sebut, minta Nabi panggil gitu tu. Padahal itu suatu orang panggil cadangan sahaja. Sebab mereka fikir balas ni rugi perang saudara antara Quraisy, Muhammad Quraisy, mereka juga Quraisy. Lalu akhirnya Allah minta Nabi jawab. Hari itu tak ada lagi basa-basi, tak ada. Ya ayyuhal kafirun, kafir, la a'budu ma ta'budu. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Tapi kalau mu nak sembah, sembahlah. Lakum dinukum waliyadin. Tak payah lagi pupung si surga untuk gaumi cak gome ke apa tu? Apa? Bisa. Biasa.
Boleh maknanya begitu sekali culture ni meresap ke tak? Kan? Siapa boleh sebut apa yang tahu. Nak cerita sampai gitu pergi dengan baju kacing lain tu kan. Duduk gaumi nak tubik dalam sinar dia. Tak ayahlah lakum di hukum membuatlah agamamu waliyadin, aku agama aku. Ini suatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebebasan kepada orang kafir. Walaupun bumi ni Allah buat, buatlah nak buat aku atas dunia. Tapi setengah-setengah tempat tak boleh. Sebab tu lama kelamaan tu ayat. Mulai saat ni orang kafir tak boleh duduk Mekah dah. Ada kan dalam Quran. Lama dah duduk buat jahat sini, hari tak boleh duduk dah. Sampai kali ni orang kafir tak boleh masuk lagi bumi haram, tak boleh dah. Allah tak izin lagi. Pak lain galak nak galak setara mana pun boleh berlaku. Tapi Mekah tak boleh. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadirin dikasihi Allah. Maka kisah ni antara Ubay bin Khalaf dengan Sa'ad bin Mu'az. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Siapa? Tak terkenal di kalangan kita, betul tak? Kan? Ismail Sabri. Betul tak? Orang tak kenal Ismail Sabri rugilah, betul kan? Kenaikan harga minyak tidak membebankan rakyat. Betul tak betul? Kadek kan nama apa? Alan Hasan. Hasan Malik. Kenal? Kenal kan? Kenal kan? Ini masalah berlaku di kalangan. Tengah malam tu kita menjamin tidak akan ada kenaikan harga minyak. Dan subuh minyak naik tak setara. Betul tak betul? Kau bahu ada Tokyo Petronas. Tokyo Petronas tak selalu dah maklumat awal. Betul tak? Kalau selalu maklumat awal tanpa belakang tu sama macam iklan kuliah pahala besar tu, betul kan? Tu dia panggil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam perkara takwa. Tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sa'ad bin Mu'az ini terkenal orang yang mengungkapkan kalimah kepada Nabi bila bertelingkah dengan golongan munafik dalam isu peperangan Uhud. Orang munafik dia nak kalau pegang tu dalam Madinah sebab mereka penakut, takut pergi jauh, bimbang kalah. Boleh faham ya? Kalau dalam Madinah dia kata bini anda belakang semangat sikit. Nampak tak? Kereta Audi ada bawa garas boleh tengok. Ni kan puak-puak munafik ni sebahagian orang kaya di Madinah. Mereka bimbang kalau mereka hilang dunia. Sebab tu bila Nabi seolah-olah menerima pandangan agar berpegang dalam Madinah, puak ni lah yang menyokong, yakni golongan munafik. Tapi orang muda kata tak boleh, kita pergi perang luar, iaitu di Uhud. Ni cerita perang Uhud. Lalu dia mengungkapkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, dalam peristiwa Allah nak suruh Nabi Musa pimpin Bani Israel selamat daripada Fir'aun, nak masuk Palestin. Sampai muka pintu Palestin, wa'onna, puak-puak Bani Israel ini jahat. Kan? Wa'onna. Dia kata apa? Wahai Musa, kami tak akan masuk negeri ini selagi ada puak-puak Samsing di dalam. Tak berani nak. Lalu Allah minta mereka berjihad. Mereka saham Nabi Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila. Musa, tak apalah, mungkin dulu perang. Izhab anta wa rabbuka faqatila. Kamu dengan Tuhanmu berperang dulu. Inna hahuna qaidun. Kami duduk sini tengok. Kalau menang, kami follow belakang. Ini jahat pokoknya. Bani Israel jahat semua kepada Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, termasuklah dari kalangan Nasrani.
Sebab tu tak kena sangat kalau ada orang Islam nulis dalam jurnal nak rakyat kita Kristian rapat hubungan. Boleh faham? Rapat dengan makna lain, bukan rapat dengan makna reda. Kita kena faham boleh. Sebab Allah sebut walan tarda ankal yahudu. Kalau Allah tak sebut Nasara lepas tu. Allah sebut kan? Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Allah tak sebut dengan wan nasara, tapi Allah guna dua kali nafi. Nak rakyat memang dua-dua jahat belaka. Tiba-tiba ada orang kita nulis kita dengan Yahudi musuh, tapi dengan Kristian baik. Boleh faham? Padahal Quran cerita bab lain. Bukan cerita kita kena baik atau kita terima apa yang mereka buat. Dah Allah cakap dalam bab lain. Ketika orang beriman dibuli di Makkah Al-Mukarramah antara Allah memberi motivasi kepada mereka berkenaan dengan Rom. Sebab apa? Rom ni Kristian. Orang Kristian juga pernah beriman dengan Allah Ta'ala. Boleh faham? Jadi jangan pusing. Kalau ada hubungan dengan Allah pasti akan terbela. Itu cerita motivasi. Boleh kita saya rapat. Masalah tuan-tuan. Kita saya rapat. Waktu yang tabah naik banner merata-rata tu. Banner apa? Merry Christmas. Boleh faham? Siapa ucap? Kita ucap. Sampai peringkat kita buat rumah terbuka Christmas. Lalu kita berucap seluruh agama menyeru kepada kebaikan. Ada tak? Ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. Baik, hadirin dikasihi Allah. Maka Yahudi, Nasrani ni khianat kepada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi pernah tanya sahabat-sahabat dia, apakah kamu nak menyakitkan, menyusahkan aku seperti mereka dulu yang pernah menyusah Nabi Isa alaihissalam? Pernah ditanya. Dari ini boleh jadi kita terlibat dalam menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nanti insya-Allah kita akan jumpa hadis dalam buku kita ni. Pada hari Nabi sampai ke Telaga Kautsar, lalu Nabi menanti umatnya dan Nabi kenal siapa umatnya. Ketika Nabi mempersilakan orang yang datang berbondong-bondong, tiba-tiba berlaku satu peristiwa. Hala bainahu wa bainahu. Tiba-tiba antara Nabi dengan pengikutnya, yakni umatnya dulu, hala telah disekat oleh malaikat. Malaikat turun di tengah macam FRU. Boleh faham ni? Tuan-tuan. Disekat. Muhammad pun bertanya kepada malaikat. Berlakulah dialog. Malaikat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mu kenal ke?" Nabi itu kenal. "Aku kenal umatku." Lalu malaikat tanya lagi, lepas kamu mati wafat, kamu kenal, kamu tahu dia buat apa? Sudah. Masa tu Nabi tahu. Lalu malaikat kata, selepas ketiadaanmu mereka meninggalkan sunnah. Tak ikutlah. Ajaranmu tidak lagi diikut. Mereka betul beragama tapi tidak ikut apa yang kamu suruh. Ini masalah besar. Apa berlaku? Bila Nabi mendengar penjelasan malaikat ni, orang panggil sedutan ya, untuk episod akan datang. Tak baca detail lagi, masa dah cukup. Nabi kata apa? Suhqan. Apa maksud suhqan? Nabi tak pernah kata kepada umatnya atas dunia dengan kata-kata yang mencemooh. Sebab tu jadi kontroversi Ustaz Nazmi bila tak ada hadis ummati. Betul kan? Sebab kita kata berasa Nabi ni tak munasabah, tak sayang ke umat. Boleh faham tak? Bila Ustaz Nazmi kata cerita ummati ni Syiah buat api orang bakar marah. Betul tak betul? Betul kan? Orang marah. Orang ngaji tak habis nak cakap, kata Ustaz Nazmi. Padahal Ustaz Nazmi cakap dalam isu Nabi nak wafat, bukan nak cakap tak ada hadis ummati. Ada hadis tu tapi bukan cerita nak mati. Boleh faham? Kepala masyarakat itu. Sebab apa? Nak rakyat Nabi ni sangat prihatin kepada umat. Sampai begitu sekali ada ungkapan ummati.
Baik, tiba-tiba di hari akhirat, di samping telaga Kautsar yang menjadi penyelamat kepada manusia, Nabi sebut suqqan. Apa maksud suqqan? Kita baca suratul Mulk aja jumpa dah. Fasuqqan li ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasuqqan li ashabis as-sa'ir. Apa makna suqqan? Kan surah ni kan kita baca tak mau tak? Suratul Mulk. Tak boleh tu. Dah kada faham notis. Ni notis ni. Notis pemotongan bekalan elektrik. Faham itu tak? Bila Allah waktu notis tak faham itu, aku masalah besar. Suqqan maksudnya ialah berambus. Siapa kata Nabi? Suqqan li ashabis sa'ir dalam surah Fasuqqan li ashabis sa'ir dalam suratul Mulk memberi maksud ketika ahli neraka nak rasa penyesalan lalu dijawab oleh Allah suqqa. Tak ada dasar duk berharaplah mampu kerahlah dalam tu. Tu maksud dia. Suqqan li ashabi as-sa'ir maknanya tak ada lagi pertolongan daripada Allah Taala. Siapa lagi yang boleh beri syafaat yang sebesar syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada. Kita akan jumpa juga hadis nanti, manusia merayu dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam untuk dapat syafaat, semua tak dapat kecuali Muhammad. Bagaimana setelah Muhammad sebut suqqan, adakah dapat lagi syafaat? Wal iyadu billah. Ini keadaan yang akan berlaku. Maka oleh itu, marilah kita perhati sedalam-dalamnya hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbang kita duduk pas janji-janji, tapi kita tak kenal pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ya? Syarikat haram pun sambut makhluk Nabi, betul tak tu? LSDN sambut tak makhluk Nabi? Sambut tak? Sambut kan? LSDN tu syar'i ke tak syar'i? Antara benda yang Nabi buat selepas kenabiannya ialah mengharamkan cukai yang dikutip oleh pemerintah di atas usaha orang ramai. Betul tak tuan-tuan? Sebab berapa nak bunyi ni. Kau rasa itulah sedikit sumbangan kita pada negara? Kau berasa gitu? Jangan berasa gitu. Kalau kita berasa gitu, memang kita tak layak dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada benda baik, Allah kata tak baik. Infak itu baik, cukai itu tidak baik. Orang mari jual kopi kita, kan? Ni kopi ni harga dia 15. Kalau kak beli sebenarnya harga dia 14.5. 50 sen tu infak. Kau agak dia. Faham tak? Dia nak derma, dia suruh orang beli. Boleh faham? Artinya bukan dia derma, hak beli tu derma 50 sen. Banyak dah trend tu hari ni. Banyak. Kau tak faham juga ni. Konsep amal RM10 tiket Syria untuk Palestin. Siapa derma ke Palestin? Siapa derma ke Palestin pun? Minta maaf bunyi macam jahat. Kan ni komen orang kerja sebagai pengurus apa tu? Event manager mayu. Ada konsultan event manager ke sini. Agak itu idea yang tidak molek. Lepas ya, infak Allah ajar terang dalam Quran. Bapa kita direka cara yang lain. Infak bukan dengan paksaan. Infak itu lahir dari kesedaran agama. Sebab tu ayat infak Allah akan sandar pada dua perbuatan, sama ada iman ataupun takwa. Beletlah Quran. Hari ni macam-macamnya reka. Macam reka. Buat kami buat surah, buka gerai. Lalu
dikenakan yuran. Faham ni? Sebab lalu bahagian pengurusan tapak tersebut, sebenarnya yuran atau pendaftaran tapak ni bukan cukai, tapi untuk infak ke masjid lah lagi. Baik kutip derma dengan dia, betul tak? Tengah-tengah dia jual oleh tabung, nak derma lah, boleh jadi lebih banyak pada tu lagi dia bagi, betul tak? Ini tuan-tuan hadirin dikasih Allah. Kita reka satu benda, siapa orang beli dan kita kata itulah infak dah. Infak, jual beli. Tuan-tuan hadirin dikasih Allah. Maka LSDN mengutip cukai di atas titik peluh orang lain. Halal ke haram? Haram. Tak berani. Buruk ni. Baik, betul tak? Halal ke haram? Kat mana dalil? Mana dalil? Semalam 2 4 rancangan dalam radio IKIM. Rancangan mengampu gila-gila. Dia buat satu rancangan nak suruh orang faham tentang kedudukan orang alim dalam masyarakat. Lalu antara ulasan yang sebut ialah, hari ni masyarakat tak kenal siapa sebenarnya orang alim. Faham apa dah? Dahsyat. Tak kenal. Orang ramai duk ingat orang alim ni yang duduk ceramah, boleh duduk dalam masyarakat. Tak betul dia. Tak betul siapa dia? Yang dilantik. Itu alim juga tu dah. Ulama dunia telah bangkat fatwa tersebut tak betul. Bayangkan ada jabah ulama di peringkat dunia sebut tak betul fatwa itu. Tiba-tiba ada program nak kata betul. Faham ni? Allah, ini keadaan tergokok gapah dalam mengeluarkan kenyataan. Maka jangan lawan, buruk. Kalau kata harus, jangan kata haram. Buruk. Buruk maknanya halal darah. Baik, antara dalil ambil Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta antara kamu dengan cara batil. Yang tak tahu atas sebab apa kita kena beri duit dia. Faham ni? Tak tahu. Harta kita bebas, kita nak tasarruf. Tiba-tiba hari ni harta kita ada orang mari sekat. Betul? Kita dah beli rumah panelok dengan bayangan nak beranak ramai. Kalau beli tengah, spek kita kan? Spek. Orang duduk corner lot ni, dia vision di luar. Sama nak beranak ramai ke, nak nikah ramai. Baik. Tapi bila beranak ramai, nak kena tambah bilik. Bila dia tambah bilik, ada ramai kutip cukar. Ada tak? Apa rumah kita untuk anak kita nak elak ikhtilat yang Nabi sebut bila umur 10 tahun, pisahkan tempat dia tidur, dia pun tambah bilik selagi orang mai minta meeting dia. Kalau tak bayar, buat mari surat sama. Betul? Kalau tak peduli juga, dia buat mari jengkau. Betul kan? Duduk jaga rumah, saudara. Betul tak? Sambut malu tak ni? Minta maaf lah, kena royak kadang-kadang. Takut tak khabar, betul tak? Main duduk cabur bunga rampai tu tak khabar. Tak khabar bahawa yang kita buat itu bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka ini perbuatan yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kat mana susah? Yang Yasin sebut laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Jerih sampai ke tepi Nabi, tapi banyak orang tak boleh dengar. Lebih malah lagi, kita yang kata dia Rasulullah pun tak mendengar juga, dia kata waliyadzubillah. Kalau Allah sebut dalam surah Yasin itu kafir. Sampai bila Abu Jahal dikebumikan di Badar, Nabi pergi dekat, Nabi sumpah dia.
Mati dah, Nabi sumpah lagi. Nabi kata apa? Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Lepas ni Nabi laknat mereka dengan kalimah mati sekarang. Oh kita lah tak. Kalau standard kita rebah mati dah saya pagi tu kan. Tu maknanya. Lepas dikebumikan Nabi kata hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Adakah kamu jumpa janji Allah hari ini benar? Janji apa? Janji-janji ghaib, mati dengan su'ul khatimah. Lagu mana kita baca hadis tentang su'ul khatimah hari itu tuan-tuan? Diturunkan oleh Allah malaikat. Lagu mana? Sudul wujuh, mukanya hitam lentung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa dia orang mari gitu, kita pergi cucuk duit. Lepas ni tiba-tiba beratus sebelah kita pakai pia. Lepas beratus sebelah lagi pakai kuk, pakai tie, ada bag, panggil apa tu? Briefcase, betul tak? Kita tenang dah ambil duit. Tenang, betul kan? Kata dicocok duit sekali lagi duduk belakang kita, parut belah muka. Misal kata hak duduk tepi kita, tatu penuh lengan, rasa seronok. Rasa nak ambil dah fikir. Begitulah Allah orang, menyebabkan dia kelak kabut. Hadirin dikasihi Allah. Duduk dalam kubur pula Allah hantar malaikat. Lagu mana malaikat yang Allah hantar? Buka matanya, tuli telinganya. Boleh tak? Tak cakap, tak gapo. Di tangannya penungkul. Bila dia kata bukit-bukit jadi debu. Kita baca dekat hadis itu. Lalu Nabi kata malaikat ni pun kata dia, maka dia hancur berkecai seperti debu. Kemudian Allah hidupkan dia balik dalam kubur seperti sedia kala. Kemudian malaikat ni pun kata lagi dia, begitulah dahsyat dan teruknya. Maka bapa Nabi kata gitu? Sebab masa hidup dulu dia menyusahkan Allah dan orang beriman. Termasuklah yang disusahkan ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi rokoknya pergi bubuh perut unta atas belakang. Betul kan? Salah. Nabi jalannya gali parit pokok dia nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tawaf bersama Nabi, ada pisah di dalam poket jubah. Sebab apa? Kalau selilih nak selisih nak tikam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kau buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka oleh itu marilah kita menghayati betul Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa. Jangan hanya nyanyi saja. Bukan dihalang sambutan maulid. Kerana ulama-ulama yang berfatwa dalam masalah maulid ni semua muktabar. Boleh tak? Boleh buat tak jadi masalah. Cuma jangan tolong. Faham ni? Ni duduk dekat Yahanana, akan datang duduk dekat AGL. Boleh faham tak? Kau tak faham juga. Kat pentah Yahanana pun dia di depan. Boleh faham? Duduk AGL pun dia juga. Lebih malang lagi tukar beri tu. Betul kan? Tukar beri. Ini masalah. Ini tak betul dan tidak benar. Maka Yahudi dan Nasrani adalah kaum yang sangat menyakitkan nabi-nabi. Sebab peringkat Allah sebut dalam Quran, yaqtulunan nabiyina bighairi haqq. Mereka ini membunuh nabi dengan tanpa sebab. Mereka ni kerja dia bunuh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini keadaan tuan-tuan yang berlaku sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu Sa'ad bin Mu'az ni dia melaungkan slogan, kami tak akan buat gitu ya Rasulullah. Seperti Bani Israel pernah khianat ke Nabi Musa. Pergi kamu berperang dengan Allah menentang Jabbarin di Palestin itu. Kami nak tunggu sini tengok. Kalau menang, kami akan ikut bersama. Kalau kalah, kami tak akan ikut. Maka akhirnya Allah membinasakan mereka dengan suatu azab. Lagu mana? Disesatkan oleh Allah selama 40 tahun. Kalau ada duit, pergilah jalan ke bumi Mesir, pergi ke Banjaran Teh. Kita naik kata Banjaran tu, kita tengok lagu mana muka bumi yang Allah sesatkan Bani Israel selama 40 tahun.
habis orang-orang baik jadi sakit juga. Sebab apa? Ada hak tolong dalam masyarakat. Ini tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Sebaliknya kata Muaz, kami akan berkata kepadamu ya Rasulullah, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Gilah kamu berperang bersama Tuhanmu Allah, dan kami akan ada kat belakang bersamamu ya Rasulullah berperang. Kalau dibentangkan laut daripada api pun kami tetap akan merenanginya. Tu ucapan. Inilah orang yang akan kita cerita dengan. Jadi dua-dua ada kisah hebat lah tu. Boleh faham? Saat ada kisah hebat, Ubay pun ada kisah hebat. Sampai Allah rakam kata-katanya dalam Quran. Man yuhyil izama wa hiya ramim. Kisah jahat dia dirakamkan di hujung surah Yasin. Apa cerita dalam kisah kita nak baca ni? Mukaddimah ke-9 ni. Tak apalah nak sunnah tu dah. Takut-takut tak kenal. Tahun depan cerita lagi, dah ingat pula tu dah. Berapa kali petik dah surah Yasin, dah ingat semua tu dah ingat. Maknanya kalau Nabi lah diutuskan kepada umat Melayu, tak ada hadis boleh riwayat berkali. Tak ingat. Boleh faham? Tak ingat. Ilmu jarah wa takdir banyak tu lah. Baca hadis ni dia berlupa tu lah. Dia ni mari surah lambat tu kan. Dia ni duk pintu sama. Cek tu kan. Hak depan pun dah ingat juga. Masalah besar. Lagi hak buat notak pun dah ingat juga. Kan? Hak tukar rakam CD pun dah ingat. Kan? Ini masalah. Dia ingat hanya nama tajuk CD saja. Gapo wallahu alam. Kan rugi kita, tak rugi. Kisah betul tuan-tuan. Kami ada satu munaqasyah 2-3 hari lepas tentang ayat ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Lalu berlakulah perbincangan. Pertama nak cari sebab apa ayat ni dibaca di hujung khutbah. Kan? Satu kumpulan pemuda saya jadi nakik. Kita bincang. Beri masa 10 minit cari dalam gadget masing-masing sebab apa ayat ni dibaca di seluruh dunia. Lagu mana sejarah dia? Lalu alhamdulillah ada seorang tu tak pakai gadget. Tapi dia jawab hebat. Dia jawab. Mula-mula saya tengok hidup buah dua orang. Celaka orang sosial buah. Rupa bila orang bentak, semua tak boleh jawab dengan baik. Hak buah dua orang dia jawab. Rupanya dia buah yang bijak. Dia kata apa? Dulu masa saya kecil saya pernah dengar Ustaz Bunyamin Yaakob ceramah. Itulah. Tak perlu pakai gadget. Dia dengar apa? Ustaz Bunyamin Yaakob. Kenal? Pak Cik Lah sini tu dah. Apa Pak Cik Pung itu. Bunyamin Yaakob. Ada kenal? Mudah-mudah tak? Nah, tu kan? Bunyamin Yaakob rahimahullah. Orang yang mati sebelum didakwa di mahkamah. Kes apa? Perdana Menteri tengok filem lucah. Betul kan? Perdana Menteri buat pernyataan akhbar. Cucu saya beritahu tengok gambar lucah. Ustaz Bunyamin pun kata, Perdana Menteri pun tengok gambar lucah. Kena saman. Boleh faham ni? Duduk tengah mahkamah panggil mati Ustaz Bunyamin, selamat dia. Kalau tidak kena juta-juta tu kan. Tapi dia jawab dah dalam ceramah. Dia kata, saya bukan ayat Perdana Menteri tengok gambar lucah. Nak rakyat, kalau cucu beritahu tunjuk gambar, maknanya confirm dia tengok. Boleh faham ni tuan-tuan? Dia orang tunjuk sahabat muka depan, cipta kahwin anak muda, saya tahu tak? Apa teruna, betul kan? Dia tunjuk ke Tok Imam. Tak berita ni. Tok Imam pun cerita kat orang lain. Bila dia tanya, dia Tok Imam tengok, dia menawa. Menawa apa? Tegan-tegan dia ajak orang tu tunjuk sahabat saya. Boleh faham? Makna dia tengok. Akhirnya mati. Baik. Apa dia kata? Bunyamin pernah sebut dalam satu ceramah dia kisah siapa dia yang menjadikan ayat ni sunnah, iaitu Omar bin Abdul Aziz. Sebab masa tu banyak pemimpin Islam sibuk dengan politik. Hak tu cakap bak kepentingan, hak tu projek, boleh faham? Hak tu bak takhta. Omar Abdul Aziz naik walaupun cara tak betul, tapi ulama jawab dia membetulkan keadaan. Boleh faham? Sebab
sebab dia naik secara monarki. Betul tak betul? Jadi kaedah tu tak kena dalam Islam. Tak ada perlantikan dan bai'at. Dia berlaku je dah betul, tapi zaman ni dia betul balik. Betul balik. Maka dia nak tutup sikap manusia ni bercakap tentang dunia sehingga lupa maksud tujuan politik yang Allah syariatkan. Maka ada ayat dalam Quran yang mengajar kita tentang maksud politik yang orang sebut hari ni good governance. Lepas ya, iaitu yang Tuk Khatib sebut sama di hujung khutbah, bermula daripada saat itulah dunia akhirnya ambil sebagai suatu panggil adab lah dalam berkhutbah hujung ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Baik, akhirnya orang lain pun tambah lepas majlis imam hari. Saya tak tahu. Dia khatib dia kata saya tak tahu. Malam ni baru saya tahu. Dan malam ni baru saya faham. Rupanya benda paling penting sekali kita buat balik sambil level. Dia khatib dia tahu, betul tak? Dia kata sampai situ kan ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tengah berapi, betul tak? Tengah berapi walaupun tak apa penting. Cerita bab sampah tu, betul kan? Nak rakyat. Contoh khutbah tentang jangan buang sampah merata ya. Kata habis hadis ayat Quran baca. Ingat orang tentang buang sampah. Tapi sampai situ hak sepatutnya kalau dia faham, confirm dia tak akan buang sampah. Kalau dia tak pernah jumpa hadis tentang kebersihan, dia tetap akan jaga kebersihan. Boleh faham ya? Sebab hak belakang tu paling penting. Dia kata Allah selama ni tak rajin kita buat hak tu paling penting. Kan? Iman bayangkan. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka mari kita tengok dalam satu peristiwa An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Ini salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, in qalaqa Sa'd bin Mu'adz mu'tamiran. Satu hari Sa'ad bin Mu'adz ni dia pergi buat umrah di Makkah Al-Mukarramah. Kalau nak kira masa tu, masa tak sesuai sebab selepas hijrah orang Mekah sangat dendam kepada orang Madinah. Sebab apa tuan-tuan? Bagi suaka politik. Tapi Mu'adz pergi buat umrah sebab itu tuntutan. Lagi berkali dia ada tembok kuat di Mekah Al-Mukarramah. Sebab apa? Sebab Mu'adz ini ialah apa dia kata? Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz. Supplier minyak sawit. Apa dia? Itulah standard Sa'ad bin Mu'adz. Yang ini seorang saudagar yang sangat terkenal, mempunyai hubungan orang panggil perniagaan yang sangat luas, termasuklah orang Makkah Al-Mukarramah. Baik, walaupun balah tapi bab nega kadang-kadang bersatu. Boleh faham ya? Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka qala, dia berkata, fa nazala ala Umayyah bin Khalaf Abi Safwan. Maka apabila dia pergi mengerjakan umrah di Makkah, dia akan singgah di rumah Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf bin Abi Safwan. Wa kana Umayyah idzan talaqa ila Syam famarra bil Madinati nazala ala Sa'd. Dan Umayyah pula kalau dia pergi ke Mekah ke Syam, dia akan lalu melalui Madinah dan dia akan singgah di Syam. Ini tuan-tuan, dia akan singgah di Madinah. Kalau dia pergi ke Syam, dia lalu Madinah, dia akan singgah di Madinah. Dia akan berehat pula di rumah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Begitulah keadaan dua orang ni, kerana ada hubungan dari sudut orang panggil rakan ya, niaga. Faqala Umayyah li Sa'd,
intazir hatta idzan tasafa an-nahar wa ghafala an-nasu intalaqtu fatuftu fabaina Sa'dun yatufu idza Abu Jahlin faqala man hadzal ladzi yatufu bil Ka'bah. Lalu dia pun cerita ketika dia masuk ke Mekah, maka Umayyah memberitahu kepada kepada Sa'ad bin Mu'az, sini sebenarnya tak comel lah ni, sebab isu hijrah lah, isu Muhammad dulu meninggalkan kesan besar pada orang Mekah, dendam. Maka Umayyah pesan kepada Sa'ad, jangan tawaf dululah, sebab ya, tunggu waktu tengah hari. Sebab tengah hari ni waktu orang Mekah dia ada tabiat. Apa dia? Itu. Lepas tu dalam Quran ada ayat waktu-waktu zuhur ni, ayat jangan masuk ke bilik ibu dan bapa. Sebab waktu-waktu orang berehat, takut-takut tidur selok kain ke lagu mana ke, ayat tak boleh masuk. Maka Umayyah dia pesan kepada Sa'ad, dia kata jangan masuk tawaf lagi waktu ni, tak comel, tunggu tengah hari nanti kita akan masuk tawaf. Kerana waktu tu orang Mekah biasa dia tu tak sedar sangat apa berlaku, sebab waktu tu tabi'ah orang Mekah tidur, tidur. Tuan hadirin dikasihi Allah. Maka aku pun pergi juga bertawaf. Fabaina Sa'du yatufu idza Abu Jahal. Dia tak peduli sangat, dia pergi tawaf juga. Tak kala dia tawaf, jumpa hak paling samsing sekali. Siapa dia? Abu Jahal. Maka pada waktu itu faqala man hadzal ladzi yatufu bil Ka'bah. Maka Abu Jahal pun kata kepada Umayyah, dia tak kenal orang Yathrib. Dia tanya, siapa ni yang tawaf di Ka'bah? Faqala Sa'ad, dia bimbang kalau-kalulah Umayyah bela dia, maka Umayyah boleh sakit. Boleh faham ni tuan-tuan? Hadirin dikasihi Allah SWT. Faqala Sa'ad, lalu Sa'ad sendiri jawab. Dia ada sifat orang panggil betul-betul berkawan. Bimbang takut saya boleh sakit, dia jawab dulu. Ana Sa'dun. Faqala Abu Jahlin, maka Abu Jahal pun kata pula, tatufu bil Ka'bah aminah wa qad awaitum Muhammada wa ashabah. Pelik sungguh mu boleh tawaf dalam keadaan selesa. Mu tahu tak mu ni penjinayah besar. Abu Jahal kepala samsing. Dia uduk, Sa'ad, kamu telah melindungi Muhammad dan ashabu, yakni rakan-rakan sahabat-sahabatnya. Hari ni mu mari berani oleh kepala sini boleh tawaf dengan selamat. Maknanya mu tahu tak mu sudah pijak kepala tu. Itu tuan-tuan, Abu Jahal dia cakap kepada tetamu Allah Subhanahu wa taala. Betul. Mekah, ketika Nabi duduk Mekah dulu, kita pernah baca kisah lagu mana Tufail bin Tufail bin apa dulu kita baca? Tak ingat. Kisah dulu Tufail bin Amr Dawsi. Bila dia mari Mekah, dia orang Daus. Dia masuk Mekah, dia tak tahu orang Mekah itu rupanya sedang berperang saudara. Dia tak tahu. Dia tahu tu mesti haji. Maka dia nak pergi buat haji. Tiba-tiba bila masuk Mekah, pembesar Mekah pujuk dia. Tiba-tiba, dulu tak ada sambutan, tak ada pujukan. Tiba-tiba kali ni sambut aku dengan sambut yang paling baik, letak aku di hotel 5 bintang. Kan? Tak main tepi-tepi jalan, bajet tak ada. Kan? Sheraton hotel dia letak. Katanya Tufail. Lalu mereka sebut, mu mari kampung kami, kamu tak tahu sini ada seorang budak gila. Itulah cerita dalam pendek cerita. Menyebabkan Tufail bila dia masuk Mekah, dia dengar hasutan, dia sumbat telinga dia. Ingat dia kisah dengan kapal. Bimbang takut-takut terdengar juga ucapan Nabi.
Kerana orang Mekah kata, mu kalau dengar kata-kata dia macam sihir, kan? Boleh mengubah. Dia tutup telinga, tapi dia tak tahu wa makaru wa makarallah. Dan Allah itu dia tahu lagu mana cara nak beri hidayah pada hamba. Tufail seorang yang sangat bijak, sehingga ulama sebut sifat dia dengan satu kata yang hebat. Apa dia? Labibun. Kita jarang orang Melayu nama labib. Uduh tu tak? Kelantan tak lihat gelar labi. Labi. Apa maksud labi? Sangat pintar. Itu maksudlah labi. Kan? Bijak. Itu labi. Jadi orang bila cerita bab Tufail, orang kesandar sifat dia labibun, zakiyun, labibun. Itulah sifat tu Tufail. Dan dia seorang sangat lembut, dan dia pemimpin kaum Taus. Maka tuan, pendek lagi cerita bab cerita dah dulu, tapi nampak macam tak pernah dengar ni masalah. Cerita dah berapa siri kuliah nak berhabis tu dah, tapi hari ni nampak macam tak lagi dengar. Hak tak tahannya nota tulis pula. Kan? Baik tuan-tuan. Lalu Tufail dia masuk saja Mekah nak tawaf, ada orang yang orang Mekah duk kutub tadi sedang beribadat juga. Maka akhirnya kata dia, walaupun telinga dia sumbat, otak dia penuh berfikir tak mau dekat dengan orang ni. Bila telinga tak dengar, mata tengok, sedangkan orang tu sedang buat sesuatu, dia kata aku tak sedar masa mana kaki aku lakak duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tak? Apa khabar belah Nabi bila duduk sebelah, setakat sumbat dengan kapal, boleh faham tak? Dengar juga. Dengar apa dia? Kan? Barang naik. Dengar juga sikit-sikit. Jadi contohlah dia. Tufail kata aku dengar. Bila aku dengar, dia kata Tufail ni seorang ahli sastra. Bila dia dengar Nabi baca Quran, hati dia tu kata, kalau lagu ni tak nawak lagu. Boleh faham? Kalau lagu ni bukan dusta, lagu ni bukan sihir, lagu ni bukanlah jampi serampok. Dan Tufail cerita pada kita, dia kata, bahkan hatinya kata pula pada dia, mengapa kamu tak cuba dengar kalau betul kamu orang pandai? Boleh faham? Kalau mau orang pandai, pertimbangkanlah, dengar molek. Kalau baik ikut, kalau tak baik lagi. Itulah Tufail tengok kiri kanan SP banyak. Ini masalah tuan-tuan. Dia tak berani. Tapi dalam riwayat sebut, dia cerita lepas duduk Islam, bila Nabi habis mayat, dia pakai dak tawaf tu batal haji. Boleh faham? Pakai dak tawaf, jumpa benda ajaib. Maka dia kata bila Nabi balik, aku pun tak tahu sebab apa kaki aku tunggu belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi masuk rumah dia, aku pun ketuk pintu. Sebab apa? Sebab Kak Tadi tidak sesuai untuk bertanya dan berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang Mekah pegang dia dulu. Maknanya kalau KGB penuh lah ke belakang tu. Boleh faham tak? Gerak kat tu ada, gerak kat ni ada. Boleh faham? Spy di mana-mana. Bila Nabi buka pintu masuk dalam, barulah dia pun berani nak tanya Nabi, mal amru ya Muhammad? Apa benda sebenarnya yang berlaku? Aku dengar orang cerita macam-macam. Aku tak kenal pun siapa. Tapi orang dah higat aku beritahu mula orang boleh jahat kali sini. Mal amru. Nabi pun baca. Apa Nabi baca tuan-tuan? Qul a'udzu bi rabbil falaq. Dan Nabi baca qul huwallahu ahad. Sebab Nabi seorang yang Allah beri satu benda. Apa benda? Dia tahu siapa orang ada depan dia. Maka oleh kerana orang ni seorang sangat mahir dalam bahasa, Nabi pun baca dua surah yang sangat hebat yang menekankan soal bahasa. Tufail kata, habis saja surah Al-Ikhlas, aku terus memeluk Islam. Tapi sembunyi-sembunyi. Nak cerita Mekah ni tak selamat. Boleh faham tak? Tak selamat. Luar rumah tak berani tu. Sebab tu Nabi bila dia ngajar orang beriman, duduk dalam rumah Arqam bin Abi Arqam. Tak duduk tempat luar, ajak luar, tapi tempat belajar di rumah yang sangat tertutup. Bila tengah malam, waktu bila balik sebelum subuh. Jadi kalau kuliah habis lambat sekali-sekala, dah berasa hati dah. Sunnah
Rupanya para sahabat dulu bersusah payah nak mendapatkan hidayah. Bahkan ada riwayat saya dengar satu kuliah Ustaz Nazmi, satu hari ketika Nabi di rumah Arqam bin Abi Arqam, pintu diketuk. Lalu Nabi minta Hamzah, mana kepala Samsin dah. Betul tak? Kita tengok siapa dia? Bila Hamzah buka pandangannya melalui Ainul Ba, rupanya orang zaman dulu ada dah tu. Kantar adalah ni, lalu tak pintu rumah orang kaya ada lah. Nampak kan? Tengok tu, tiba-tiba tak semena-mena Hamzah yang gagah perkasa ni menggigit. Sebab apa? Umar Al-Khattab di luar. Maknanya boleh jejak juga. Boleh jejak juga. Ni masalah. Lalu Nabi pun pergi buka, terus pegang baju Umar. Tak kata apa Umar. Ingat ke Muhammad ni lebih-lebih yang pegang Umar cekak baju Umar, tak kata apa. Daripada itulah berlakunya peristiwa-peristiwa yang membawa Umar memeluk Islam. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, begitu keadaan di bumi Makkah. Sebab tu ulama sebut bahaya dan bahaya Mekah masa tu, daqat al-ardu bima rahubat. Bumi yang luas ni jadi sempit untuk orang Islam melangkah nak jalan payah. Kenapa? Penuh dengan kezaliman. Rantai-rantai yang dipasang oleh kerajaan Mekah sangat banyak untuk menyekat pergerakan orang beriman. Hak mati berapa orang dah, betul kan? Cara mereka buat untuk menakut-nakutkan. Maka sekali ni kita tengok berlaku pula saat masuk je Mekah tawaf, hak bapak Samsin sekali. Kan? Ni Kementerian Dalam Negeri ni, Abu Jahal. Jumpa saat dia tanya, mu boleh mari sini tawaf dengan aman, sedangkan memberi naungan kepada orang yang paling dikehendaki oleh kerajaan Mekah, iaitu Muhammad bin Abdullah dan sahabat-sahabatnya. Dulu pernah berlaku satu peristiwa, Nabi hantar sahabat lari ke Habsyah, betul kan? Di atas hubungan diplomatik, akhirnya berlaku pertelingkahan dengan Raja Najasyi. Pernah berlaku. Jadi Abu Jahal kata, "Muni telah pijak kepala aku. Mengapa kamu mari sini?" Lalu kata, dalam riwayat ini berkata, faqala na'am. Tiba-tiba saat jawab, rupanya bukan orang penakut. Patutlah dia kata tadi, kami tak akan sebut seperti Bani Israel sebut kepada Nabi Musa. Dia seorang je duduk di muka. Dia kata apa? Na'am, betul, aku buat lagu tu. Mu nak apa? Betul lah. Ni berlaku. Kita lagu mana? Boleh buat lagi sekarang. Boleh buat lah. Payah tu dah. Payah. Kita penjawab awam beretika. Beretika. Dan kan isu sekolah rendah lah ni, budak-budak lama betul tak? Darjah 1 kelas sampai I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, 9 kelas. Nabi kata apa? Muru auladakum bis salah wa antum muru auladakum bis salah wa hum abna sab'u sinin. Betul kan? Habis sebut. Ajar anakmu dengan sembahyang ketika mereka usia 7 tahun. Soalnya bila anak 7 tahun kerajaan rampas. Betul tak betul? Yang ni kena hantar ke sekolah. Betul? Darjah 1 sekolah agama pagi, balik pukul 11, dah masuk zuhur lagi. 12.30 hantar sekolah rendah. Betul tak? Masuk sekolah, berehat dulu kan tengok jadual sejam. Maknanya kelas pertama telah masuk waktu zuhur. Keadaan sekolah, cikgu tubik tunggu setengah jam baru cikgu masuk, kan cikgu tubik cikgu masuk. Tubik dah masuk, betul tak? Padat tubik masuk lagi. Maknanya 1:05 minit paling lama masuk dah cikgu baru. Betul tak betul? Boleh semayang tak budak? Kalau kelas sampai air darjah 1 campur dengan darjah 2, hak tahu lepas pun air juga, boleh faham? Surah di sekolah luar anak tak akan mampu, betul tak? Tak akan mampu. Artinya terlepas dak didikan semayang. Terlepas tak tuan-tuan?
Tepat tak? Berat ke tak berat? Sambut makhluk tak sekolah? Sekali lagi. Betul tak? Sambut makhluk tu kan? Oh minta budak dari satu duduk nasi tu tak? Sallallahu. Budak tu nak semayang tak boleh. Ni berlaku di puncak alam. Seorang kanak-kanak minta izin bab mak ayah dia ajar semayang masa waktu. Ketika itu waktu kelas agama. Bila dia minta izin semayang, ustazah ni jengkok dia. Saya budak semayang lagi. Bila? Soalnya dia tak semayang, lepas tu dia tak ada gelar. Lepas dia boleh tak pergi semayang? Boleh. Budak tu orang jawab, kan tak wajib. Ada juga orang tolong dia jawab, kan budak umur 7 tahun tak wajib semayang. Bukan soal wajib semayang. Kalau dia tak berlatih semayang learning, masa dia jadi wakil rakyat dia nak semayang. Kau tak faham juga. Ini masalah. Baik, timbul satu masalah lain. Apa dia? Ustaz yang berasa benda tu salah, bila dia bawa isu ni ke atas, ni sekolah lain, apa berlaku? Dia dianggap cuba untuk tengok macam-macam, kena blacklist tak setara. Apa? Nak suruh belajar apa? Semayang sahaja. Yang ni mak bapak tak sempat dah. Asal pukul 6.20 baru tubik budak. Semayang asal ke tak? 2 dah semayang. Betul kan? Balik rumah, rupa-rupa dengan ayah-ayah dah main asal bab bahan jeng tadi. Kan? Nak lalu kut tu mahal, lalu kut jalan biasa. Semaya asal ke tak? Saya baru ambil anak minggu lepas, seorang tersebut. Kalau dia tak mari ambil anak dia sendiri, anak dia sampai rumah pukul 7.30. Satu hal. Dan kalau dia tak guna motosikal, dengan dia tak semayang. Boleh faham ni? Maka terpaksa lah pakai motosikal. Inilah rosok habis masyarakat. Allah hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang kita kena ada sifat ni. Bahkan inilah yang dituntut oleh agama yang saya baca dalam ayat muqaddimah tadi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal. Ini Allah sebut dalam Quran. Dan peliknya hari ni orang kafir tak marah sangat. Kita sama-sama kita yang marah. Kalau 2 tahun, 3 tahun budak tak berlatih semayang, agak-agak mudah kan nak ajar semayang ketika umur 10 tahun. Sangat suka. Ayah pun nak rotan, jiran pun nak ribut mendera. Habis. Nabi kata bila umur 10, maka pukullah dia untuk beritahu semayang adalah wajib. Tak wajib lagi bagi dia nak rakyat wajib semayang. Sebab kalau tak rotan ini, seksa neraka Jahannam. Jiran pula siap dengan gambar-gambar. Boleh faham? Siap dengan gambar-gambar. Tulis gambar bilo lengan. Betul tak? Bilo tak bilo. Apa wajib lah? Dia lama dia salah. Babi kan? Oh, pekak belakang juga. Kan? Bilo terjemah dia pekak. Kau tak lihat je sebelah itu tak? Aku ada pekak. Berbekas. Bekas lah. Maknanya ada kesan rotan sini. Jiran siap ambil gambar tu. Kena pula ayah atas tuduhan mendera. Maka sebab itulah bila jadi menteri, jalan berlubang 4 tahun pun tak boleh beki. Faham tak? Tak boleh beki. Inilah cerita yang berlaku. Sebab kita tak pernah sebut seperti mana saat sebut. Mu berani? Ya, aku berani. Ambil kau. Kan? Naam. Fatala hayya bainahuma. Balah 2 orang tu. Saat balah dengan Abu Jahal, bahaya. Masuk negara orang tekan kaki ni. Lagu mana? Ni cerita besar ni. Lepas dah. Ni sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Berlaku pada waktu itu. Dan waktu ni memang waktu yang paling tidak tenteram. Kerana orang Mekah sebenarnya selepas Nabi berhijrah, betapa banyak yang berlaku cubaan-cubaan untuk melemahkan Nabi. Dan berlaku juga satu peristiwa menyebabkan orang Mekah semakin marah, iaitu kisah yang kita baca dulu. 8 orang sahabat diserang kafilah perdagangan pada bulan Rajab yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsyim. Lagilah orang Mekah marah.
Dia tak sembah Allah, dia tuduh orang beriman khianat perintah Allah Ta'ala. Dia surah tak je mari, dia nulis dalam web. Boleh tak? Berpolitik di atas mimbar. Dia khutbah tidur tu kan. Kuliah garis mampu dah hari tu kan. Ini masalah. Tapi dia lah yang cakap lebih. Orang Mekah dulu pernah buat begitu. Tiba-tiba saat tunjuk bagaimana dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak takut kepada sesiapa pun malaikat Allahu Azza wa Jalla. Inilah kualiti. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita belajar Quran, Allah selalu sebut tentang kualiti untuk Allah beri pertolongan. Antaranya yang pertama, kata Allah, mestilah generasi tu generasi yang nak dengar dulu Allah nak kata apa. Innama tunziru man ittaba'adz dzikra. Golongan ni hebat dah. Dia Bilal, betul kan? Zinnira, Umayyah, apa dia ni? Yasir, betul kan? Sumayyah, kuat-kuat lemah belaka. Tiba-tiba Allah kata Muhammad, mu balik ajar ni. Alamak, pelik. Ni sangat pelik. Lagu mana orang duduk dalam lingkungan hamba boleh jadi penolong untuk satu kerja besar. Rupanya Allah sebut, mudah tahu satu benda yang mereka ada. Apa benda? Mereka ni nak dengar apa Allah kata. Orang yang nak dengar Allah kata, dia akan buat apa yang dengar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak dengar. Betul tak? Sebab tu Jumaat penuh orang. Betul tak? Atas sebab wajib. Kerja, tinggal kerja. Tokai wuduk, kalau awak pergi sembahyang Jumaat selepas cap-cap, berhenti kerja. Cuti hari Jumaat, orang lelaki duduk dalam rumah waktu sahur. Mampu tak duduk tu dah. Bukan ke jiran sebelah, kata bini pun bisik sebelah. Abang tak takut jadi munafik kan? Orang tahu tu. Semua orang lelaki keluar rumah waktu sahur. Kalau hak malas sangat, dia tak akan basuh kereta waktu tu. Dia akan nusuk dalam rumah. Ini keadaan. Baik. Mengapa dia boleh tinggal waktu jabat untuk mari sembahyang Jumaat, sedangkan waktu maghrib dia sudah habis bekerja bila-bila melangkah azan di ta'ayun? Sebab apa? Masa waktu zuhur, pejabat dengan masjid jauh, kena naik komuter nak pergi sembahyang Jumaat. Bila dia balik rumah pukul 7, surga dengan rumah dia jauh dekat. Dia mari tak? Ini persoalan yang sangat besar untuk kita jawab. Ini kualiti kita. Kita pergi hari Jumaat, rupanya bukan nak dengar Allah kata apa. Ada orang jawab, dia kata sebab hak lain tak wajib dah. Kalau tak wajib, bapa Nabi pernah keluarkan arahan bakar rumah orang tak sembahyang berjamaah. Memang dia bukan fardu, tetapi dia suatu tuntutan yang sangat besar kalau kita beriman. Malaikatlah kita ni dihalang oleh sesuatu ujalba. Betul tak? Tu mahal sangat. Tu mahal sangat. Terhalang tak pergi surga? Terhalang. Lepas ni keburuh kat surga tu. Tu mahal sangat. Minyak mahal telaja. Terhalang dia pergi surga. Ni cerita yang perlu kita faham. Tapi hak lain tak terhalang. Tak hujan lebat, tak kemarau panas, tak ada penjenayah tengah jalan, boleh tak? Maka tak terhalang. Mari dah? Tak. Isya dah hari juga. Pada serupa ya. Jumaat tadi ada khutbah, maghrib pun ada khutbah. Surah ni bid'ah. Sebab rostrum pun ada tak? Meja ni pun ada. Sebab apa rostrum? Khutbah raya. Betul kan? Bapa tak cakap situ tu kuliah maghrib. Contoh. Sebab kita faham hak ni kuliah kena duduk gini. Padahal Nabi duduk situ belakang tu kan. Ke sahabat buat rostrum lain tu Nabi. Contoh, hak ni nak apalah ada AJK kata lengoh lah nak ngajar situ tu dah. Tempat lain hak boleh duduk. Bapa kuliah maghrib tak naik atas mimbar. Betul kan? Bimbang tu kalau ustaz naik atas mimbar, tiba-tiba tu bila lagi pegang-pegang. Mana letak sasa. Tersasa. Ini tuan-tuan, hadirin dikasihi Allah. Ini berlaku.
Maka walaupun dak situ sini dia sifat dia sama, iaitu khutbah, inzar, nazir, betul kan? Tapi kita dengar ke tak? Kita tak dengar. Kita mari Jumaat hanya nak menyempurnakan tugas saja. Sebab tu asal dah hari. Di pejabat ada surah asal waktu semaya asal jemaah dah. Dah jemaah. Dah jemaah Zahur pakat tubik habis. Tak berani suara habuk di pejabat. Tak berani. Tapi waktu asal surah tu kosong. Ada orang hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kualiti pertama kata Allah, mereka nak ikut apa yang Allah beritahu. Nombor dua, Allah sebut apa surah Yasin? Wa khasya rahmana bil ghaib. Dia ada kualiti nombor dua, mereka ni sangat takut kepada Allah walaupun dia tak pernah tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin neraka tu akan membinasakan walaupun tak jumpa lagi neraka. Dia yakin syurga tu sangat dengan apa? Sangat nikmat walaupun tak pernah tengok lagi syurga. Ni Allah sebut ada kualiti ni hebat lalu manusia walaupun mereka dhaif, walaupun mereka miskin. Nabi berhijrah ke Madinah melalui golongan yang berkembang 8 tahun boleh patah balik mula ke Makkah Al-Mukarramah. Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar naik 2 tahun setengah, Umar naik, terus terbuka Farsi dan Rom. Inilah yang Allah cerita dalam Quran. Maka saat dia kata, betul aku telah melindungi mereka, itu hak aku. Maka balahlah antara mereka berdua. Berkata faqala Umayyah li Sa'ad la tarfa' sautak ala Abil Hakam. Kawanku, kamu jangan angkat suara lah depan Abil Hakam ni. Kan? Buruk. Faham ni tuan-tuan? Mengaku dah. Ini keadaan yang berlaku di Makkah. Padahal hak Sa'ad untuk memperkatakan hak dia di Madinah. Orang ni mari ke Madinah, dia beri suaka, itu hak dia. Maka Ubay masuk campur masa tu apa dia? Umayyah kata jangan angkat suara depan Abu Jahal ni, dia orang hebat, dia orang besar sini, jangan jatuh kain muka dia. Maka dia menutup perbicaraan itu dengan suatu ungkapan mengaku Abu Jahal yakni Abul Hakam, fa innahu sayyidu ahli wadi, dia pemimpin lembah ni, jangan kamu sembarang bercakap dengannya. Tsumma qala wallahi la immadtani an atufa bil baiti la aqta'anna matjaraka bisyam. Dengar saja Umayyah sebut itu, dia kata demi Allah, kalau muskat aku tahu hari ni, aku sekat perdaganganmu ke Syam. Ni something. Boleh mana? Hari ni cuba kita buat. Naik harga minyak, kami tak akan isi minyak. Yang buat itu mampu tak berani. Kata tak? Naik harga gula, kami tak akan beli gula. Tak berani kita. Saat kata dia seorang, bayang di tengah musuh-musuh Allah yang Allah sebut dalam Quran dengan segala laknat ke atas mereka ni, nak ayat jahat saja. Tiba-tiba dia sebut selama, kalau muskat aku sekat perdagangan. Mengapa tuan-tuan? Satu benda sangat faham. Orang ke antara nak bela Tuhan, takkan dia sembah tu, dia akan bela harta dia lagi. Boleh faham ni tuan-tuan? Puak-puak ni projek ya. Boleh faham ni? Puak-puak ni projek ya. Ni sangat faham. Sebab tu dia berani buat ni. Kalau sekat perdagangan, dia akan tak berani nak buat. Sebab apa? Takkan ada sembah tu palsu kan? Kan? Tepek dan delay, itu dah. Tepek delay. Hapsanya projek. Ini cerita yang berlaku. Maka masa tak mengizinkan kita tuan-tuan untuk kita terus panjang lagi. Mudah-mudahan kita berhenti sini dulu. Kemungkinan saya ada buat satu kesilapan malam ni. Apa benda? Saya tersebut dari Ubay. Boleh faham ya? Cerita sebenar Umayyah. Nanti kita baca kisah akan datang. Depan tadi saya sebut Ubay bin Khalaf. Tapi dah apa dua-dua laknatullah belakang. Kan? Akan datang ni saya akan sebut Umayyah. Boleh ya? Umayyah tentang peribadi dia. Tentu ada tegur langsung. Tentu tak? Tak berani. Kan? Tegur ni dah apa dah jadi buruk. Akan datang insya-Allah kita baca tentang Umayyah siapa dia. Ubay bin Khalaf
satu individu yang sangat kejam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Umayyah mati dalam perang Badar. InsyaAllah bertemu lagi, perjumpaan akan datang dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisah pada malam ini kita dapat tengok bersama betapa iman seseorang itu boleh menghasilkan perkara yang sangat mustahil pada kebiasaannya, menimbulkan keajaiban pada tingkah laku manusia. Maka mudah-mudahan iman tuan-tuan telah melahirkan keajaiban tersebut. Apa benda? Boleh bertahan sehingga 9.5. Itu ajaib. Tempat lain tak boleh tuan-tuan. Di Ampan 3 minggu lepas dia mari-mari keselapa dia duduk belakang tercelaka dengan dia. Ya, itu dia jam. Ini masalah. Tapi sini ajaib. Boleh mana? Sabar, masih gelap lagi, betul tak? Walaupun 9.30 kan nak sama lagi. Kami minta habis, betul tak? Kalau tak layak ke 10 pun tunggu, betul tak? 10 pun tunggu. Jadi insya-Allah bertemu lagi akan datang. Iman hendaklah dipelihara. Tunjukkanlah Allah Subhanahu Wa Taala itulah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Kalau kita dicederakan, Allah menjanjikan neraka. Kalau kita diberikan kemenangan, kita dimuliakan 2 kali. Di dunia dengan kemenangan, di akhirat dengan surga dan berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Firdausil A'la. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.